Bila kita solat jamaah, dah kita ikut tu imam rukuk, kita teringat kita tak baca Fatihah, ataupun kita syak kita baca ataupun tidak, kita tak boleh bangkit mula. Sebab kita makmum, tak boleh bangkit mula. Nah, ingat tu, solat sendiri wajib bangkit semula. Sebab kita meninggalkan rukun Fatihah tu. Kalau kita tak bangkit semula, solat kita tidak sah, solat sendiri tu. Tapi kalau solat jadi makmum, teringat dalam rukuk, tak boleh kita bangun semula. Nah, sama ada kita ingat tadi kita lupa, ataupun kita syak kita baca Fatihah ataupun tidak, tak boleh dah kita nak kembali semula kepada qiyam. Kita kena kekal rukuk, ikut imam sampai habis. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita bangun, tambah lagi satu rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan pada malam ini siri kuliah Maghrib kita menggunakan kitab Al-Bahjah Al-Mardiyah. Kitab Al-Bahjah Al-Mardiyah yang disekalikan dengan kitab Munyatul Musalli. Jadi kita sambung pada malam ini berkaitan dengan orang yang muwafiq ataupun makmum yang muwafiq, yang kita dah baca muqaddimah minggu lepas. Malam ni kita sambung muka surat 144. 144, 9 sebab makmum jadi muwafiq. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Dan kata penyusunnya pula, man fi qira'atin li ajzihi bati aw syakkun hal qara wa man laha nasi. Itu dia punya bait syair dia, nah. Man fi qira'atin li ajzihi bati aw syakkun hal qara wa man laha nasi. Maknanya orang yang lambat membaca kerana kelemahannya atau syak, adakah dia sudah membacanya atau orang yang lupa membacanya. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kita akan baca pada malam ini 9 sebab seorang makmum boleh dikategorikan sebagai makmum yang muwafiq. Makmum yang muwafiq artinya diberi keuzuran untuk ditinggalkan oleh imam sebanyak
3 rukun yang panjang. Okay, saya ulang semula. Makmum yang muafiq diberi keuzuran untuk ditinggalkan oleh imamnya. Dalam bahasa Arab disebut at-takhalluf. At-takhalluf artinya diberi keuzuran syar'i untuk ditinggalkan oleh imamnya dengan 3 rukun yang panjang, ataupun kita kata 5 rukun. Rukuk, i'tidal, sujud yang pertama, duduk antara 2 sujud, sehinggalah sujud yang kedua. 5 rukun. Tapi dalam 5 rukun ini ada 3 rukun yang panjang, iaitulah rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Adapun i'tidal dan duduk antara 2 sujud dikira rukun yang pendek. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalau kita masuk kategori ini, kita bolehlah baca Fatihah, habiskan Fatihah kita, dan kita diberi keuzuran syar'i untuk ditinggalkan oleh imam sebanyak 3 rukun yang panjang, bermula rukuk sehinggalah sujud yang kedua. Baik, kata pensyarahnya, penyusun telah menyebutkan pada bait ini, bait syair itu, 3 masalah orang yang dimaafkannya. 3 masalah orang yang dimaafkannya, takhalluf, ditinggalkan oleh imam sebanyak 5 rukun ataupun 3 rukun yang panjang. Masalah yang pertama, lambat. Orang yang lambat membaca kerana keadaan kejadian dirinya. Kalau kita jenis lambat, lambat tu sebab tabi'i, bukan kita buat-buat. Tabi'i, semula jadi kita jenis lambat. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau boleh jangan buat menantu jenis lambat. Jangan say no. Jangan buat menantu jenis lambat. Dia semua lambat. Bangun tidur lambat. Masuk tandas tu setengah jam 40 minit tu biasa bagi dia, lambat. Solat 2 rakaat sampai macam solat 20 rakaat, lambat jenis ni. Jenis lambat, orang panggil mak lambat. Nah, tabi'i, bukan dia buat-buat. Memang dia tak boleh cepat, dia macam tu. Tuan-tuan, daripada semula jadi lagi dia slow. Orang Bali panggil slow, sini panggil lambat. Jadi bila dia baca pun lambat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jengkreng. Dia tak boleh buat, tak boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin tak boleh. Semula jadi. Jadi kita kena tahulah, kita ni lambat semula jadi ke lambat buat-buat. Kalau kita jenis lambat semula jadi, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita jadi makmum, kalau jadi imam, jangan lantik imam jenis ni. Semalam pertama orang ikut, malam kedua dah ikut. Apa tu imam baru, lambatlah Fatihah dekat setengah jam. Jeng. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, imam tak boleh. Tak boleh jenis lambat-lambat gini. Orang tak suka lah. Imam kalau kita dah umur 90, 95, turun lah. Ada faham? Turun sendiri. Tak ada siapa nak turunkan kita. Orang duk tunggu bila nak letak jawatan. Umur 85 dah. Datang masjid hari Jumaat sahaja. Hari lain tak pernah datang. Siapa jadi imam? Tok Bilal. Lama dah. 2 tahun dah. Lepas tu tak letak. Ni satu benda yang berlaku lah. Banyak masjid. Kita tengok Tok Imam tak ada. Kita duk ngajak dia lama ni. Tak pernah tengok. Tok Imam tak datang sah. Sebab apa? Tua. Lepas tu sebab apa jadi imam? Sayang lah 100,200. Payah tuan-tuan. Letak jawatan sendirilah. Kalau kita tak mampu nak tanggung, kita tak mampu nak pikul jawatan, kita kena letak. Haram kita jadi imam kalau kita tak mampu untuk memikul tanggungjawab kita. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, bukan kata imam Tok Bilal pun sama.
Dah tak larat nak azan dah, letak jawatan sendiri. Tok siap pun sama, tak larat dah kita nak urus masjid ni. Nak datang Jumaat awal, nak urus, letak jawatan sendiri. Sebab kita, kalau kita tak letak, orang tak buang. Bila orang tak buang, nak ganti orang baru tak boleh. Tu Cik Nasir. Cik Nasir ni jadi siap bagus dia awal datang. Dah. Ni siap apa Jumaat pergi, waktu lain tak pergi. Sudah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ni nak sebut sikit-sikit lah. Ngaji juga, tegur juga, nasihat juga. Nah, gitu. Baik tuan-tuan. Jadi kalau kita lambat dengan tabi'i, maka kita termasuk dalam muwafiq yang dibenarkan ditinggalkan oleh imam 3 rukun yang panjang. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia kalau rakaat pertama, contohlah dia baca lambat rakaat pertama, imam sampai nak sujud kedua baru dia rukuk, tak apa lagi. Jangan imam dah sujud kemudian imam nak bangun dah dia tak rukuk lagi, tak boleh lah. Jadi sebelum imam sujud yang kedua, dia Allahu Akbar. Dia rukuk. Bila dia rukuk tu dia dapat. Tapi sami Allahu liman hamidah, imam dah berdiri dah, Allahu Akbar, sama berdiri dengan tu imam. Tapi dia kena turun lah. Sujud yang pertama tu imam baca Fatihah, bangun duduk antara dua sujud tu imam setengah Fatihah. Sujud yang kedua tu imam waladdallin amin. Elok dia nak bangun Allah, imam lam yakul lahu kufuwan ahad. Habislah qul Allah. Bukan kedua qul Allah Pertama kuliah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, elok dia bangun ahad tu imam Allahu Akbar. Untung dia tak payah baca Fatihah dah. Dia dikira masbuk di rakaat yang kedua. Rakaat pertama muwafiq, dibenarkan dia kena habis Fatihah dia. Dibenarkan ditinggal oleh imam sampailah sujud yang kedua. Rakaat kedua dia dah lambat bangun, imam rukuk, elok dia bangun, dia tak wajib baca Fatihah, dia rukuk ajalah. Hak kedua dia selamat, Allahu Akbar, selesai. Dia jadi masa mana? Hak tiga pula. Tiga jadi pula. Hak kedua selamat, ketiga jadi pula. Mana dua dia muwafiq, satu dia masbuk. Dia akan jadi macam tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalau kita jenis lambat. Okey. Jadi kalau kita secara tabi'i bacaan lambat, maka kita dibenarkan termasuk dalam muwafiq yang dibenarkan untuk ditinggalkan oleh imam dengan 3 rukun yang panjang. Bukan lambat kerana was-was. Was-was lagi. Bukan lambat kerana was-was. Lambat dia kerana tabi'i. Dia bukan lambat kerana was-was. Was-was lain, dia baca laju, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, malik. Jenis ulang banyak kali was-was. Iyyaka na'budu, sudah. Dia bukan baca lambat, tapi dia menjadi lambat karena dia berulang-ulang dengan was-was dia. Hak ni tak masuk. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia tidak termasuk dalam lambat tabi'i. Lambat dia dikira kesalahan dia sendiri. Sebab dia menjadi was-was. Tetapi jika lambat kerana was-was, tidak dibenarkan menggugurkan apa-apa bacaan daripada Fatihahnya. Dia kena habis. Ia dikira seperti hukum orang yang sengaja meninggalkannya. Orang itu akan mendapat rakaat tersebut jika ia dapat menyempurnakan Fatihahnya sebelum imam sujud. Mana imam Allahu Akbar rukuk, dia duduk iyyaka duduk lekat imam rukuk sami Allahu liman hamidah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia tak lekat dah, lekat iyyaka na'budu. Sebelum imam sujud dia Allahu Akbar rukuk.
Nah, maka dikira dapat. Orang itu akan mendapat rakaat tersebut jika ia dapat menyempurnakan Fatihahnya sebelum imam sujud. Makna dia dibenarkan ditinggalkan oleh imam 2 rukun saja, rukuk dengan i'tidal. Baik, ia diwajibkan meniat mufaraqah sekiranya gagal menyempurnakan Fatihah sebelum imam sujud. Imam sami Allahu liman hamidah, dia masih lagi ihdinas siratal mustaqim. Imam Allah nak turun sujud, dia tak habis siratal ladzina an'amta alaihim, maka dia wajib niat mufaraqah. Tak boleh ikut tu imam dah. Kalau ikut pun jadi juga nanti dia jenis waswas dah. Nanti jadi pula rakaat kedua, nanti jadi pula rakaat ketiga, dia akan jadi semua rakaat. Maka dia wajib niat mufaraqah, makna dia berpisah dengan imam, tak boleh ikut dah, tak layak dah ikut tu imam ni. Orang waswas bukan sekadar tak layak ikut imam, jadi tu imam pun tak layak. Nak ikut orang waswas ke imam, oh sudah lagi jenuh kita. Nah, jadi tu imam tak layak, jadi makmum pun tak layak. Waswas ni solat sendiri. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, datang masjid dengar kuliah sudah, oh sudah sudah. Saya lupa spek saya tadi. Ni spek dalam kereta ni dia patah ni. Bila patah habis ha. Nikah baru nampak dia. Ada spek tak ke ni? Ada spek tak? Ha? Ada? Ambil spek. Jadi baca khutbah pakai spek tu buah dalam poket, balik tak masuk semula dalam kotak jeng. Okey, boleh cuba-cuba. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, saya sambung nah. Baik, diwajibkan meniat mufaraqah sekiranya gagal menyempurnakan Fatihah sebelum imam sujud. Jika tidak meniatkan mufaraqah, maka batallah solatnya, batal solat tu. Dan semestinya bagi orang yang was-was yang ada pada pandangan orang ramai dikira sebagai kejadian yang tidak dapat ditinggalkannya, hendaklah dikira seperti orang yang lambat dalam gerak-gerinya, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, gini nah. Orang was-was kalau dia sudah jadi tabi'i juga, was-was dia tu jadi tabi'i dah. Setiap rakaat dia mesti was-was. Zuhur 4 rakaat was-was, asar pun sama, maghrib pun sama, isyak pun sama, subuh pun sama, was-was dia jadi tabiat dah. Maka hukum dia sama dengan orang yang lambat. Hukum dia sama dengan orang yang lambat dibenarkan ditinggalkan oleh imam sehingga 3 rukun yang panjang. Maknanya orang lambat dan orang was-was yang jadi tabi'i dia dah sama dua ni. Nah, dibenarkan ditinggalkan oleh imam dengan 3 rukun yang panjang. Tapi kalau was-was sekali sekala, contoh solat maghrib was-was, solat isyak tidak, solat zuhur tidak, solat asar was-was. Was-was tu dia sekali sekala. Tak betul, tak apa, nanti saya cuba. Was-was tu sekali sekala sahaja. Maka dia tidak menjadi tabi'i, maka hak ni tak boleh. Hak ni hak tadi ya. Nah, dia kena usaha rukuk sebelum imam turun sujud. Kalau sebelum imam turun sujud dia tak boleh rukuk lagi, niat mufaraqah wajib. Kalau dia tak niat mufaraqah, solat dia batal. Boleh lagi? Boleh tak saya noh? Okey, selesai. Yang pertama tu selesai. Tak boleh lambat-lambat sangat, banyak gini. Baik, masalah yang kedua. Syak. Dia syak. Orang yang syak ni 50-50 nah. Syak 50-50. Ketika imam sudah rukuk dan dia belum lagi rukuk, imam rukuk dah, Allahu Akbar, dia duduk diri lagi. Masa dia diri tu dia syak.
Aku baca Fatihah ke belum? Oh sudah. Imam rukuk ni, Allahu Akbar, dia tak rukuk lagi. Masa tu datang syak. Aku baca Fatihah ke belum? Aku baca Fatihah ke belum? Syak datang situ. Maka wajib dibaca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun tersebut. Ni kaedah kaedah dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu kepada apa-apa yang tidak meragukan kamu. Ambil yang yakin. Kalau kita syak baca ke tidak, kira tak baca. Sebab kita bermula dengan tidak baca. Jadi bila kita syak, kita kira tak baca lah. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sama dengan kita ambil wudu. Contoh lain. Kita ambil wudu dah. Contoh kita solat duha. Solat duha tu dekat-dekat zuhur dah, hujung-hujung lah. Tapi boleh solat lagi lah. Tak masuk waktu makruh. Habis duha, kita pun tunggulah. Tunggu zuhur sambil tengok kitab contoh lah. Nah, kita ni kan orang alim, tengok kitab sikit sebelum zuhur ataupun baca Quran kan. Tiba-tiba bila azan zuhur, kita pun nak solat zuhur. Bila nak solat, wuduk aku ni batal ke tak ni? Sudah. Dia ambil wuduk tu dia yakin sebab dia solat duha. Tapi selepas duha tu dia jadi syok. Aku ni wuduk ni batal ke tak? Batal ke tak? Pakai hak asal ada wuduk tadi sebab solat duha. Kira ada. Tu kaedah syok. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kita dah batal wuduk, kita habis solat duha, tiba-tiba isteri datang tersentuh, contohlah. Sentuh tanpa lapik, mazhab kita Syafi'i batal wuduk. Tapi kita dekat-dekat nak solat zuhur, kita jadi syok. Batal ke tak? Ambil wuduk ke tak? Ambil wuduk ke tak? Lepas batal tadi, lepas isteri sentuh ataupun kita sentuh ataupun tersentuh menyentuh tadi ni, kita syok. Ambil wuduk ke belum? Lepas batal, ambil wuduk ke belum? Kira tak ambil. Kenapa ambil? Macam tu kaedah dia. Nah, tinggalkan apa-apa yang kita ragu, kita pergi kepada apa yang kita yakin. Jadi bila imam rukuk, kita datang syak, kita duduk diri lagi datang syak. Aku baca Fatihah ke belum? Kira belum. Belum tu kira yakin. Baca tu syak, belum tu yakin. Kira tak baca, maka kita wajib baca. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dan orang ini dibenarkan ditinggalkan oleh imam dia 3 rukun yang panjang sampai sujud yang kedua sama dengan yang atas tadi. Okey, selesai yang nombor 2. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Masalah ketiga, lupa. Nah, yang tadi syak, ni lupa pula dah. Orang yang lupa membaca Fatihah sehingga imamnya rukuk dan dia belum lagi rukuk, samalah tadi ni. Tadi dia syak, yang ni dia lupa. Imam rukuk dah, dia belum lagi rukuk. Masa dia nak rukuk tu, lalu teringat bahawa ia belum membaca Fatihah. Tadi dia syak, baca ke tak? Kira tak baca. Yang ni dia memang dia lupa, dia teringat, tak baca lagi Fatihah. Dia terlupa. Nah, maka wajib dibacanya dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Sama dengan hak nombor 1, sama dengan nombor 2. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang ni dia lupa, confirm dia lupa, maka itu yakin nama dia. Nah, yakin, bila yakin dia tak boleh rukuk. Kalau dia rukuk batal solat sebab dia tak baca rukun tu. Nah, maka dia wajib bacalah dan diberi ketinggalan 3 rukun yang panjang, macam nombor 1, macam nombor 2. Selesai 3. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Baik, perbezaan masalah ini dengan masalah sebelumnya, nombor 3 dengan nombor 2, ialah masalah yang dahulu itu mengisyaki, dia syak adakah sudah membaca Fatihah atau belum. Sedangkan masalah ini ia yakin tidak membaca Fatihah. Baik, jika ia mengisyaki, dia buat satu masalah lain. Jika ia mengisyaki atau teringat sesudah ia dan imamnya rukuk, hak dia sebut tadi sebelum rukuk,
Imam rukuk, dia tak rukuk lagi, dia syok, aku baca Fatihah ke tak? Wajib baca. Hak satu lagi, imam rukuk, dia tak rukuk lagi, dia teringat dia tak baca Fatihah, maka dia wajib baca Fatihah. Selesai hak ni. Nah, baik, jika ia syok ataupun dia teringat tadi ni dalam rukuk dah, imam rukuk Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, rukuk dah. Dalam rukuk tu dia syok, aku Fatihah ke tak ni? Ataupun aku tak baca Fatihah tadi. Macam mana? Macam mana? Nak bangun mula? Tak boleh lah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, bila kita dah rukuk, imam rukuk, kita pun rukuk, kita teringat dalam rukuk tadi kita tak baca Fatihah, ataupun kita syok dalam rukuk kita, aku baca kedok tadi Fatihah, kita tak boleh berpatah balik. Ini solat jamaah. Solat sendiri tak apa. Solat sendiri. Nah, kita rukuk Allahu Akbar. Dalam rukuk tak baca Fatihah tadi, kita wajib bangun semula. Bangun semula, tak payah kata Allahu Akbar, bukan tempat dia. Kita bangun semula. Baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladhdallin, amin. Rukuk mula. Solat seorang tak apa. Bila kita solat jamaah, dah kita ikut tu imam rukuk, kita teringat kita tak baca Fatihah, ataupun kita syok kita baca ataupun tidak, kita tak boleh bangkit mula. Sebab kita makmum, tak boleh bangkit mula. Nah, ingat tu, solat sendiri wajib bangkit semula, sebab kita meninggalkan rukun Fatihah tu. Kalau kita tak bangkit semula, solat kita tidak sah, solat sendiri tu. Tapi kalau solat jadi makmum, teringat dalam rukuk, tak boleh kita bangun semula. Nah, sama ada kita ingat tadi kita lupa, ataupun kita syok kita baca Fatihah ataupun tidak, tak boleh dah, kita nak kembali semula kepada qiyam. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebaliknya mesti kekal mengikut imam, dan wajib ditambah satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Kita dah tak boleh bangun dah. Kita kena kekal rukuk, ikut imam sampai habis. Imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita bangun, tambah lagi satu rakaat. Member sebelah kita apa? Guana oi. Member sebelah bukan tahu. Member sebelah tadi datang sama-sama satu kereta kan? Duduk sebelah. Sama-sama takbir. Kok mana tambah? Biar pihak dia. Dia tak tahu kita syok masa kita rukuk, ataupun dia tak tahu kita lupa baca Fatihah masa kita rukuk. Sebab tu dia tanya, kok mana dia ni? Nah, dia tanya dalam hati dia. Nanti bila dah selesai dalam kereta, tanya, mak, tadi sebab faham bangun mula ni, kita kan sama-sama pergi, hang tambah buat apa? Aku tambah, aku terlupa ni, lupa Fatihah. Lepas takbir ingat minah je tu. Lupa takbir, lupa Fatihah. Depa nak pergi Minang, ingat Minah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita jangan pelik lah. Lepas bagi salam, tiba-tiba hak sebelah kita, kanan kita atau kiri kita, tiba-tiba dia bangun tambah. Sebab apa? Kita pun tak tahu. Dia sahaja yang tahu sebab apa dia tambah. Nah, sebab tu kita hendak ngaji. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, selesai. Yang nombor 3. Dan jika ia mengisyaki, adakah ia sudah membaca Fatihah atau belum, atau teringat bahawa dia belum lagi membaca Fatihah, sedangkan ia sudah rukuk, tetapi imam belum lagi rukuk, kemudian baru rukuk, maka diwajibkannya kembali kepada qiyam dan membaca Fatihah, dan dimaafkan ketinggalan hingga 3 rukun yang panjang, seperti disebut dalam kitab Tuhfah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Fiqh ni macam ni lah, fiqh ni macam ni ya. Dia banyak sangat masalah dia. Nah, itulah nama dia fiqh. Kalau tak ada masalah, tidaklah nama fiqh. Hak ni tuan-tuan, dia gini, ni tu imam, ni dia. Nah, tu imam tak rukuk lagi, dia pergi rukuk dulu. Tak berlaku lah, tapi kalau berlaku, tu imam tak rukuk lagi, dia pergi rukuk dulu. Imam duduk di qiyam ni, dia rukuk dah.
Bila dia rukuk, masa dia rukuk tu dia syok. Aku baca Fatihah kedak tadi. Ataupun dia teringat balik, tadi tak baca Fatihah, rukuk dah. Imam dak lagi. Solat kita jadi makruh, tak batal. Kita dah sebut sebelum daripada ini. Makmum kalau dia mendahului imam dengan satu rukun, tak batal. Tuan-tuan. Imam tak rukuk, dia pergi rukuk dulu, tak batal. Jangan dia meninggalkan imam dengan dua rukun. Dua rukun batal solat dia. Dia tak nama makmum dah. Jadi kalau sekadar satu rukun dia mendahului imam, Allahu Akbar, tak tahulah dia keliru kot. Allahu Akbar, imam tak rukuk lagi, masa dia rukuk tu dia teringat dia tak baca Fatihah ataupun dia syak, dia baca Fatihah ataupun tidak, hak ni boleh dia bangkit mula. Sebab apa? Sebab imam belum rukuk. Yang tadi imam rukuk, dia rukuk, masa tu dia teringat tak boleh bangkit sebab imam dah rukuk. Hak ni dia pergi rukuk dulu, masa rukuk tu baru dia teringat ataupun syak, imam belum rukuk. Hak ni dia bangun mula, imam Allahu Akbar, dia tak boleh ikut, dia kena baca Fatihah sampai habis dan dia dibenarkan ditinggalkan oleh imam sehingga 3 rukun yang panjang, sehingga sujud yang kedua. Okey, terima kasih. Masih okey? Malah esok lupa. Tak apa. Sebab tu kita kena ada kitab, ngaji, balik ulang mula, balik ulang mula, balik ulang mula. Kalau kita nak baca sendiri mungkin lambat nak faham tu. Sebab dia akan kait dengan banyak masalah, dan masalah yang dia kait tu kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita tak boleh selesai. Sebab tu kita datang masjid, ngaji dengan ustaz-ustaz kita, dengan guru-guru kita, biar kita faham apa dia kata. Kita balik tu ulang kaji lah. Cikgu balik ulang kaji lah. La ilaha illallah, tak juga. Marahkan pelajar, kita tak ulang kaji. Jangan keren. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, gitulah. Saya boleh bantu setakat tu je lah, yang boleh bantu. Lepas tu tuan-tuan lah kena ulang kaji sendirilah. Bagi faham. Walaupun masalah ni jarang berlaku, tapi kalau berlaku kita tak tahu nak buat nanti. Baik, habis itu kata penyusunnya tambah lagi, wadif muwafiqas sunnatal adl wa man li saktatin tizaruhu hasal. Ni syair-syair yang dia ada terjemah. Hendaklah dikira orang muwafiq bagi mereka yang mementingkan sunat membaca, yakni membaca doa iftitah, dan menunggu saktah, yakni diam imam, sehingga tidak sempat membaca Fatihah. Baik, ni macam mana pula makmum yang menyibukkan diri baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menyibukkan diri baca Allahu Akbaru kabira, doa iftitah, ataupun dia menunggu saktah imam, mana tunggulah sampai imam waladdallin amin, baru dia nak baca Fatihah. Memang kita buat macam tu pun, semua kita macam tu. Kita bagi imam baca dulu, imam sampai waladdallin, kita pun amin sama dengan dia. Habis tu kita pun bismillah ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tu biasalah. Boleh kita baca daripada awal, tak ada masalah. Imam baca tu kita baca dah, tak payah tunggu pun. Imam baca, kita baca dah. Elok imam habis, kita pun habis, amin sama-sama. Amin hak kita sama, amin hak dia sama, selesai. Habis amin dia baca surah, kita senyap, kita dengar dia surah. Boleh, tak ada masalah. Tetapi kita semua dalam kalangan kita memilih untuk dengar imam baca Fatihah sampai habis, kemudian baru kita nak baca. Tiba-tiba imam tak baca surah, waladdallin amin, Allahu Akbar, sudahlah. Sudah. Ikut dia dreba. Dia boleh rukuk surah sunat, dia tak nak baca, ikut dia. Kita masalah, kita tadi tak baca Fatihah, ingat dia nak baca surah, kok mana tu imam malah pelik. Tengoklah kalau jadi macam tu, kok mana cerita, tengok. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian,
Sebab ada masjid tu imam baca kitab tajuk ni. Dia tengok game belakang. Game belakang tu sembang. Dia baca tajuk ni. Game belakang sembang. Kau tak tahu lah. Tak boleh dia tu tengok isyak nanti. Isyak dia bubuh. Waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Sudah lah. Geng hak ngaji okey. Ada ngaji dengan dia. Nah, geng hak belakang. Oh sudah. Tu imam tak tahu surah. Padam muka. Tu imam buat sungguh. Nah, padam muka tak dengar aku mengajar. Nak buat apa kalau aku rukuk tu? Kalau aku tak baca surah, hang nak buat apa? Tu dia. Nah, sebab tu mengaji dengar tu. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maka kata pensyarahnya, penyusun telah menyebut dalam bait ini, dalam bait syair. Bait tu rumah. Syair dia ada dua. Hak depan, hak belakang. Dia ada dua tu lah. Tu syair lah. Macam tu lah. Baik, maka kata pensyarahnya, penyusun telah menyebut dalam bait ini dua masalah yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Yang pertama iaitu masalah keempat lah. Tadi 3 dah. Hak pertama dikira masalah keempat. Mementingkan doa iftitah. Jadi lepas takbir Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Dia kira iftitah. Nah, dia tak kira dah. Dia mementingkan doa iftitah, sedangkan dia sunatnya. Memang iftitah tu sunat. Dalam solat fardu sunat. Dalam solat jenazah tidak sunat. Nah, solat jenazah tidak sunat kita baca iftitah. Solat lain tu sunat kita baca iftitah. Tetapi kalau kita jadi masbuk, tidak sunat. Hak ni bukan masbuk, muafiq. Muafiq, dia mementingkan baca iftitah. Tiba-tiba imam rukuk, sebelum ia membaca atau menamatkan bacaan Fatihah, maka dimaafkan dia meninggalkan 3 rukun tersebut. Okey, macam ni tuan-tuan. Kita muafiq ni, kita orang muafiq. Muafiq ni yang bersama imam daripada awal, ataupun dia sempat lepas dia takbir tu, dia sempat ada masa yang sederhana yang kita sebut selalu 27 second ataupun 25 ke 27 itulah. Dia ada masa untuk baca, tapi dia baca iftitah tu dulu. Contoh kita kata solat Zuhur. Solat Zuhur tak dengar. Kita solat 2 orang lah contoh. 2 orang sudah dengan kawan kita. Jadi suruh dia jadi imam lah. Dia bahasa kita macam itulah, kita takkan jadi imam, kita akan suruh orang lain jadi imam. Itu biasa, nama dia tawaduk. Tawaduk. Han jadi imam, tak apa. Kita pun duduk belakang dia, belah kanan, solat 2 orang. Dia takbir Allahu Akbar, kita pun takbir Allahu Akbar. Tapi dia tak baca iftitah. Dia hak jadi imam tu, dia tak baca iftitah. Dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Terus baca Fatihah. Kita hak belakang Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Baik, imam terus baca Fatihah, kita hak belakang baca iftitah. Kita tak dengar pun dia baca solat Zuhur, solat Asar, bukan dengar. Tuan-tuan, kita tak tahu. Jadi kita mementingkan iftitah sebab sunat baca kan. Kenapa tak baca? Tapi tu imam tu dia tak baca, dia ada alasan dia lah. Yang pertama sunat, yang kedua mungkin dia nak cepat. Elok kita habis wa ma ana minal muslimin, dia habis dah Fatihah dengan iftitah sama panjang, 27 second bacaan sederhana. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, lepas tu dia terus baca surah yang pendek, ataupun dia tak baca surah boleh jadi. Dia pergi takbir Allahu Akbar, rukuk. Kita baru habis sahaja baca iftitah, baru nak mula Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dia Allahu Akbar dah. Macam mana nak buat? Oleh kerana kita masbuk, oleh kerana kita muafiq ni kita sama-sama dengan dia tadi, memang kita sempat. Cuma dia tu tak baca iftitah, kita pergi baca, sebab tu jadi terlambat. Maka hak jenis ni diberi maaf pada syarak. Kita wajib baca Fatihah kita, biar dia rukuk pun, biar dia iktidal, kita diizinkan, ditinggalkan oleh sahabat imam kita ni
sampai sujud yang kedua. Ini bagi orang muwafiq. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, masbuk tak boleh. Masbuk kita akan baca bab dia. Saya tak nak campur banyak benda, takut jadi keliru. Nak cerita dulu hak muwafiq tak apa. Kalau dia menyibukkan diri baca iftitah, sedangkan imam rukuk, sedangkan kalau dia baca Fatihah dia boleh rukuk dengan imam, tapi oleh kerana dia menyibukkan diri baca iftitah dan dia tu muwafiq, maka dibenarkan ditinggalkan oleh imam dengan 3 rukun yang panjang. Ingat, masbuk tak boleh. Masbuk ni masuk Allahu Akbar tu terus baca Fatihah. Jangan menyibukkan diri duk baca iftitah. Kalau kita sibuk juga, imam pergi rukuk, kita bincang ke depan. Kita bincang ke depan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati Islam. Dalam bait tersebut penyusun telah menyebut orang muwafiq. Muwafiq supaya terkecuali dari orang masbuk. Masbuk lain cerita, yang mementingkan bacaan sunat daripada Fatihah, hukumnya akan dibincangkan kemudian. Jadi kita ikut dia lah. Dia akan buat kemudian, kita akan baca kemudian. Hak lah ni kita ambil tahu yang muwafiq dulu. Selesai. Mana kalau kita muwafiq dengan imam, kita pergi sibuk baca iftitah sehingga imam rukuk, kita tak sempat habis baca Fatihah, maka wajib menghabiskan Fatihah. Kita diberi keuzuran syar'i sehinggalah kita ditinggalkan oleh imam sehingga sujud yang kedua. Saya ulang bagi berbekas, kita ingat elok-elok. Baik, yang kedua selesai. Kita masuk yang kelima ni, akhir untuk malam ni 8.30. Dan keduanya masuk masalah yang kelima. Orang muwafiq yang menanti saktah imamnya kerana ingin mendapat sunat membaca Fatihah imamnya, mendapat sunat mendengar bacaan Fatihah imamnya, tiba-tiba saktah itu tiada, mana imam waladdallin, imam bagi saktah dulu pada makmum. Kita sebut dah sebelum daripada ini, jangan baca lagi. Kalau dia nak tunggu sampai makmum baca Fatihah sampai habis pun boleh. Kalau dia nak baca surah pendek, contoh dia nak baca Qul Huwallah sahaja, Qul Huwallah tu banding dengan Fatihah pendek lah. Qul Huwallah 14 second, Fatihah 27 second. Jadi dia tunggu senyap, nama dia saktah, senyap. Biar makmum baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Biar makmum baca. Imam senyap tu jangan senyap saja, dia kena zikir. Jangan bagi senyap daripada takbir ke ihram sampai habis tu, jangan bagi ada ruang kosong. Mana sambil-sambil kita tunggu makmum baca Fatihah, kita boleh baca dulu surah hak kita nak baca ke depan, boleh juga, slow-slow lah. Ataupun kita boleh ulang Fatihah, tak ada masalah. Kita nak ukur makmum kita baca sampai di mana dah. Kita baca sampai ihdinas siratal mustaqim, kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu dah makmum di belakang sampai ihdinas sirat. Kita tahu lah, kita dah ukur. Bila masa kita senyap tu, kita mengukur bacaan makmum dengan kita ulang baca. Ataupun kita boleh tasbih subhanallah, alhamdulillah, boleh. Walaupun itu bukan tempatnya, tapi boleh. Jangan senyap itu saja tanpa melakukan apa-apa. Kelakuan tak boleh lah di segi zikir buat. Macam tu jadi imam. Ni kena kerusus jadi imam. Ni kira nak laju lah. Waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Tu imam macam ni, tu imam tak kursus. Macam mana nak jadi imam yang tu? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, orang panggil imam bidang terjun lah. Imam hak dilantik, mereka panggil kursus. Imam dilantik ni majlis agama, dia ada kursus dia, tuan-tuan. Saya pernah ikut JAKIM buat kursus pada imam-imam masa di Sarawak. Tu imam hak datang ni daripada kampung-kampung ni, dia syakok semua tak imam. Jengkerai tu. Aduh, dah sakit lah tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Imam ni orang yang dikenali di Korea dia, disegani, tiba-tiba merokok gitu, sungguh tidak elok kelakuan imam. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Tapi imam-imam hak kita tolak ni, RNR ke, yang tu nama dia bidang terjun lah. Bidang terjun tak tu.
Dia tak tahu. Dia ikut solat macam dia solat ialah dia tidak ada disiplin sebagai imam, dia tidak ada. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, dia nak tunggu saktah imam, diam sebentar imam. Dia tidak ada diam dah. Waladhdallin, tak ada senyap, baca terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Sambung pula. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. 5 second. Jadi kita di belakang letih ya, tuan-tuan. Maka oleh kerana tadi kita nak dengar dia baca Fatihah, nak ambil pahala mendengar tu. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah dengan elok dan kamu diamlah. Mudah-mudahan kamu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak ambil yang tu dan kita mengharapkan dia ada saktah diam sebelum dia baca surah. Ni dia saktah pun pendek, baca surah pun panjang. Maka kita tidak dikira cuai. Maka kita diberi kebenaran untuk ditinggalkan oleh imam yang laju ni sehinggalah dia sujud yang kedua. Sama, macam tu. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tiba-tiba saktah itu tiada. Apabila selesai Fatihah, imam terus rukuk. Surah pun tak baca. Atau membaca surah yang amat pendek. Amat pendek ni surah apa? Inna a'tainakal kausar. Pendek 3 sekon baca. Sehingga tidak sempat membaca Fatihah makmum ni atau menyempurnakannya ataupun baca separuh saja, maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun tersebut. 3 rukun yang panjang lah. Maka kelima rupa masalah ini, 5 dah kita baca ni, dimaafkan bagi orang muwafiq, bukan masbuk. Kita masih muwafiq. Dimaafkan bagi orang muwafiq ketinggalan 3 rukun yang panjang dan tiada khilaf di kalangan sekalian ulama mutaakhirin. Tidak ada khilaf antara apa dia Ibnu Hajar Al-Haytami ke Syekh Ramli ke, kita akan sebut lepas daripada ini akan berlaku khilaf lepas daripada ni. Masuk masalah yang 6, 7, 8, 9, ada 4 lagi ni akan berlaku khilaf antara Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Ramli, dan kita akan bahas minggu depan. Minggu depan ada lagi lah, kita masih dalam bulan 12 ni. InsyaAllah kita sekadar itu dulu pada malam ini. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan dapat menambahkan lagi ilmu kita mengenai salat berjamaah, lebih-lebih lagi dalam bab muwafiq dan juga masbuk. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.